Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan. Seperti biasa, kita akan memberikan sedikit preview berkenaan dengan apa yang kita jangka akan mendominasi berita minggu depan. Jadi sudah tentu seperti minggu-minggu sebelum ini dan malah bulan-bulan sebelum ini, topik yang sentiasa menjadi hangat adalah kenaikan harga barang, khasnya makanan. Dari ayam ke sayur ke semua perkara termasuk minyak, tapi itu RON 97 khasnya. Kita tak jangka trend kenaikan harga ini akan berhenti dalam masa terdekat ini. Jadi ini pada saya satu perkara yang penting untuk kita sentiasa periksa statusnya setiap minggu. Dan seperti biasa, saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Yusof Saari, penganalisis ekonomi yang menyertai saya di talian sekarang. Prof, sebelum kita pergi kepada perinciannya, secara umumnya Prof, trend minggu depan kenaikan harga, kenaikan makanan, apa yang Prof jangkakan dan mengapa? Luqman, saya ingat kita dah berbicara isu ini selama 3 minggu. First bertemu dengan Luqman, kemudian minggu lepas bersama dengan Ila, minggu ni balik kepada Luqman kembali. Isu yang sama, iaitu berkaitan dengan kenaikan harga barangan makanan, terutamanya di luar sana. Apa yang saya boleh katakan dan saya boleh jangkakan sepanjang minggu yang akan mendatang ini, tidak banyak perubahan yang akan berlaku dan kemungkinan tekanan untuk harga itu naik lebih tinggi, Luqman, ataupun mungkin berada pada kedudukan yang seperti minggu lepas, tapi tanda-tanda untuk ianya menurun itu saya tidak nampak ianya akan berlaku, Luqman. Ya, kerajaan perlu mengambil langkah-langkah yang immediate, perkara yang akan membuahkan hasil dengan cepat sebelum mereka fikirkan jangka masa sederhana dan panjang, kerana orang tak boleh beli makanan ni adalah perkara yang perlu diatasi dengan cepat, dan difahamkan kerajaan dalam masa terdekat ni akan meneliti semula harga siling ayam yang diletakkan sekarang ini, iaitu RM8.90 sekilogram, sudah direndahkan. Mungkin akan direndahkan atau ditinggikan semula, tapi tak pasti. Jadi apa yang adakah Prof menjangkakan apa-apa akan datang daripada keputusan ini? Ada sebarang perubahan? Kerana RM8.90 sekilo sekarang pun peniaga dah bising kata mereka tak catatkan untung. Jadi adakah realistik untuk kita harapkan ia diturunkan lagi, atau sebaliknya kita jangka akan kembali untuk membantu peniaga? Kalau kita lihat secara keadaannya, kalau kita mengambil pendekatan untuk tetapkan harga siling, ia mungkin akan tidak banyak membantu kepada situasi keadaan ini secara keseluruhannya. Kemungkinan contohnya saya ada dengar dan lihat kemungkinan ini apabila kita tetapkan harga siling, contohnya ini akan memberi tekanan kepada pihak peternak dan juga pihak pengeluar. Kemungkinan mereka boleh mengambil tindakan untuk tidak mengurangkan supply, mengurangkan pengeluaran supaya dapat menjimatkan kos mereka. Itu perkara-perkara yang boleh berlaku. Dan dalam masa yang sama juga, kita juga perlu melihat harga barangan makanan itu bukan hanya tertumpu pada ayam juga. Bahan-bahan seperti tepung juga perlu dilihat. Terus barang-barang keperluan lain, minyak juga, kemungkinan juga kalau kita dipantau mungkin keadaannya akan berlaku juga. Jadi pada pandangan saya, apa yang untuk menekan pengeluar mungkin tidak berapa nak baik dalam keadaan saat ini, ataupun dalam keadaan sekarang saya tidak dimaklumkan pada pengumuman kerajaan juga, yang mana kerajaan akan satu cara mekanisme dia untuk menjadikan harga siling ini tidak membebankan pengeluar adalah dengan memberi subsidi kepada pengeluar. Tapi subsidi ini kita kena lihat juga secara betul-betul, memang kita nak kalau boleh subsidi ini terus sampai kepada pengeluar, dan kita jangan subsidi ini kita sampai kepada pihak yang lain yang akan menyebabkan keadaan yang boleh menjadi tidak cekap dalam pasaran. Itu lagi untuk menstabilkan daripada pihak pengeluar. Tapi terang sama, saya pada pandangan saya elok juga kalau dipikirkan adanya satu pakej keselamatan makanan dalam masa yang terdekat ini, untuk diberikan dalam bentuk barangan ataupun tunai kepada mereka yang terkesan, terutamanya mereka yang B40 dan juga M40 yang berada di bandar. Okey.
Itu kita akan teroka dengan lebih lanjut Prof sebentar saja lagi. Itu adalah jangka masa pendek dan juga sederhana. Tapi saya nak tengok gambar. Mari kita tengok gambaran keseluruhannya. Ini adalah grafik yang Prof kongsikan bersama dengan kami sebahagian daripada penyelidikan yang Prof sedang lakukan. Dua muka surat. Muka surat pertama di sini adalah kedudukan tahunan purata gaji dan upah dari 2011 sehinggalah 2020. Seperti dilihat di situ naik dengan konsisten sehingga tahun 2020 turun, itu kita faham dan kita jangka kerana COVID-19, turun 8.1% purata gaji dan upah bagi rakyat Malaysia. Dan seterusnya, muka surat yang kedua yang saya tertarik di sini, ini banyak sikit isinya tapi menarik intipatinya di sini. Peratusan perbelanjaan bulanan isi rumah mengikut kumpulan pendapatan. Ini adalah golongan yang mendapat gaji 2,000 hingga 2,999 dan juga bawah 2,000. Kita lihat hijau di situ, 26% dan 28.9% masing-masing daripada gaji mereka ini digunakan untuk membeli makanan. Kita lihat ke sebelah kanan itu perbelanjaan bulanan makanan dan minuman mereka. Kalau kita lihat matematik di situ bersamaan dengan lebih kurang RM580 sebulan. Jika kita andaikan pendapatan bulanan hanya meningkat 100, menunjukkan dengan inflasi dan sebagainya sekarang, mereka ini tidak lagi mampu untuk berbelanja, membeli makanan. Ia berada di luar kemampuan kita. Bunyinya mungkin sedikit dramatik, tetapi ini ada apa yang diceritakan oleh angka. Ini berdasarkan data Jabatan Perangkaan Malaysia dicerap oleh Prof. Jadi apa seterusnya, Prof? Tak adil untuk kita katakan bahawa kerajaan tidak melakukan apa-apa. Mereka sudah lakukan banyak. Banyak juga daya-daya yang berada di luar kemampuan mereka. Pasaran, perkembangan global, makanan-makanan yang perlu kita import dan kita tertakluk kepada kenaikan harga secara tiba-tiba. Apa lagi yang kerajaan patut lakukan dan bagaimana kita mengurangkan kebergantungan kita kepada sumber makanan luar yang begitu banyak mencorak kenaikan harga makanan kita sekarang? Lokman, kalau kita bersandar kepada angka-angka ini, ya, kalau keadaan seperti yang kita tengok, kalau kadar inflasi makanan ini naik 4% berterusan sehingga bulan Julai, ya, selama 5 bulan, mereka ini golongan ini sudah cukup terjejas dan saya tak pasti nak panggil rentan ke apa lagi dah, kerana kalau tidak dibuat sesuatu pada mereka. Kerajaan ada ambil tindakan dengan beberapa hari lepas kita dengar macam-macam yang telah diambil oleh kerajaan, tapi ada yang penting sekarang ni bagi pandangan saya, ada kerajaan sudah pastikan bahawa adakah apa yang dilakukan tersebut akan memberi kesan langsung dalam masa 2-3 hari atau seminggu yang akan mendatang ni. Kalau kesannya lambat, yang kita tahu bahawa sesuatu kesan polisi dasar yang berlaku intervensi ekonomi itu kadang-kadang ada setengahnya memakan masa bergantung kepada situasi keadaan ekonomi itu. Jadi yang cepat, yang pantas yang nampak ini untuk menstabilkan keadaan kehidupan mereka ini adalah dengan bantuan langsung kepada mereka, terus kepada mereka. Kalau sebelum ini mungkin kita lihat banyaknya dia pergi kepada pengeluar. Dia nak sampai kepada pengguna itu melalui beberapa proses yang supply chain yang terlibat, Lokman. Jadi sementara nak sampai itu mungkin memakan masa. Tapi dalam masa yang terdekat ni, pada pandangan saya, kena ada satu juga intervensi secara langsung kepada golongan ini. Sama ada intervensi ini boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Sama ada nak memberi bantuan bentuk barangan secara berkala, seminggu sekali, sebulan sekali contohnya. Ataupun memberi bentuk dalam tunai kepada mereka ini dalam satu tempoh yang tertentu sehingga keadaan kembali normal dan keadaan kembali stabil, teman. Tapi itulah dia, Prof. Pemberian tunai ini membangkitkan debat sudah lama, sejak bertahun-tahun yang lepas, kerana ramai yang mengatakan kita akan menjadi welfare state dan kita akan mendidik rakyat untuk bergantung kepada hanya orang beri duit. Itu satu pihak, sebelah pihak lagi memperjuangkan perkara sebegitu. Seperti Prof yang mengatakan ia adalah perlu, senanglah orang kaya nak cakap, orang miskin perlukan duit sekarang. Apa pendapat Prof berkenaan dengan argumen bahawa kita akan ada dependency syndrome, bahawa kita hanya terus akan memberikan duit pada orang dan orang hanya harap untuk dapat duit sahaja, kerana sudah bertahun-tahun kita melakukan perkara itu hampir tanpa henti, Prof. Kalau semasa ekonomi sebelum pandemik, saya ingat saya pun ada satu orang yang
menentang Sudah banyak tahun, tidak ya. kurang bersetuju dengan kaedah cash ni, Rahman, sebabnya kita cash tu boleh diberikan, tetapi ia perlu ada satu mekanisme prasyarat yang boleh memastikan cash itu tidak menggalakkan rakyat menjadi golongan yang ataupun segmen yang terlalu bergantung kepada kerajaan. Kita nak mereka terus berdaya saing dalam pasaran dan juga dalam ekonomi. Tetapi dalam kita memahami dalam keadaan sekarang ni, Luqman, dalam keadaan mana kadar pengangguran pun masih tinggi, 4.1 atau 40% masih tinggi berbanding paras normal sekitar 3.3%. Masih lagi ramai yang di luar sana tidak ada pekerjaan. Jadi mungkin pada ketika pandemik ini, ketika pasca pandemik ini, kita andaikan ini adalah unprecedented event, maka boleh kita pertimbangkan untuk, kalau boleh, pada pandangan saya, beri dalam bentuk barangan. Itu yang lagi baik sebenarnya untuk kita menyantuni mereka ini. Tetapi ini mungkin akan melibatkan kos kepada pentadbiran kepada kerajaan. Tapi kerajaan perlu cari kaedah yang terbaik, mungkin memperkasa NGO di luar sana untuk membantu mereka yang terkesan dengan memberi barangan. Itu boleh dilakukan dengan kos yang tidak memberi implikasi yang besar, kos kepada kerajaan. Kalau difikirkan tidak ada jalan lain, kemungkinan cash itu boleh ditimbangkan, tetapi kena pastikan bahawa itu tadilah kita tidak mahu ia akan menjadi dependensi berterusan daripada kerajaan. Ya, kerana masalah itu dihadapi oleh ramai rakyat sekarang. Jadi kita fokus on the here and the now. Prof, terima kasih. Profesor Madya Dr. Yusof Saari, penganalisis ekonomi. Kita akan terus sudah tentu memantau, dan kita bukan sahaja akan membincang dalam studio seperti ini, kita juga akan sentiasa memungut suara daripada rakyat Malaysia di serata negara berkenaan dengan apa pendapat mereka dan bagaimana fenomena ini memberikan kesan kepada mereka, dan yang paling penting apa cadangan mereka kepada kerajaan untuk mengawal kenaikan harga dengan lebih baik. Semua pendapat dan semua input akan kita ambil kira untuk memastikan kita dapat mencari penyelesaian yang mutual dan baik dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih kerana menonton Fokus minggu depan. Saya Luqman Haris. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.